Pada bulan-bulan yang lepas saya bicarakan tentang mukjizat Al-Quran dan sains ataupun mukjizat saintifik Al-Quran. Mukjizat saintifik Al-Quran. Al-Quran itu sendiri bukan kitab saintifik. Bila sebut satu benda yang saintifik ialah satu benda yang boleh dibuktikan. Namun demikian, persoalan yang selalu timbul, boleh tak kita tafsirkan Quran dengan sains? Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita bukan tafsirkan Quran dengan sains. Kita tidak boleh sandarkan Al-Quran dengan fakta-fakta saintifik. Sebab ilmu kita terhad, ilmu kita limited. Sedangkan ilmu Allah SWT tidak ada hadnya. Jadi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Kita kena sandarkan sains dengan Al-Quran. Kita menjadikan Quran sebagai kayu ukur kebenaran ilmu. Bukan kita jadikan sains sebagai kayu ukur pada Al-Quran. Kita tidak sandarkan Al-Quran pada sains. Sebaliknya kita sandarkan sains kepada Al-Quran. Ilmu kita ini terlampau terhad. Ilmu Allah SWT tiada hadnya. Allah yang menciptakan alam ini. Allah Maha mengetahui apa yang berlaku, apa yang ada pada alam ini. Ilmu yang kita ada hanya sedikit sahaja, tuan-tuan. Sebab itulah Ibn Abdul Bar menyatakan, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman, fa iza staghnaita fa kunta jahilan. Kamu dianggap orang yang alim selagi mana kamu terus ingin belajar. Dan dikala mana kamu merasakan kamu dah pandai, dah berilmu, dikala itulah kamu orang yang paling jahil. Orang yang banyak ilmu, makin dalam dia belajar, makin banyak dia tahu bahawa dia tak tahu. Makin banyak dia tahu benda-benda yang dia tak tahu. Tapi orang yang dangkal ilmunya merasakan bahawa dia telah pun alim, dia orang yang pandai. La tazalu aliman ma kunta muta'alliman. Kamu dianggap orang yang alim selagi mana kamu terus ingin belajar. Fa iza staghnaita, dikala mana kamu rasakan bahawa kamu dah pandai, tak perlu belajar, dikala itulah kamu orang yang paling jahil. Ini tuan-tuan sekalian, moga-moga kita ni jadi orang yang cinta pada ilmu, terus menuntut ilmu. Ya? Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang keluar untuk menuntut ilmu ini, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah permudahkan jalannya menuju ke syurga. Moga-moga kedatangan tuan-tuan, perempuan ke masjid ini untuk menedah secibis ilmu, sedikit ilmu, Allah permudahkan jalan kita menuju syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran mencabar manusia. Daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang deny, ada orang yang menafikan, ada orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Bahkan ada yang menyatakan bahawa Al-Quran ini tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai ahli syair, sebab isi kandung Al-Quran dengan bahasa yang indah, bahasa yang cukup menarik. Ada yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad sebagai ahli sihir, sebab orang yang baca Al-Quran, orang mendengar Al-Quran, teruja dengan Al-Quran, lalu memeluk agama Islam. Bukan hanya manusia, bahkan jin memeluk agama Islam apabila mendengar ayat Quran. Sehingga turun ayat Quran dalam surah Al-Jin, satu surah dinamakan surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Allah memberitahu pada Nabi Muhammad SAW, sekelompok jin mendengar Nabi membaca Al-Quran. Qul uhiya, katakanlah wahai Rasulullah, telah diwahyukan padaku, annahu istama'a nafarum minal jinni, beberapa kelompok jin. Berapa jin? Kalau manusia orang, penjodoh bilangannya. Kalau jin ni penjodoh bilangannya apa ya? Binatang seekor, manusia seorang. Kalau jin ya, saya tak tahu, Allah alam. Seekor jin, sebab nak kata ekor jin dia bukan binatang. Sekelompok jin lah. Annahu istama'a nafarum minal jin, sekelompok jin mendengar bacaan Quran.
Quran yang menyebabkan mereka teruja. Fa'amanna bih, lalu kami beriman dengan Al-Quran. Walam nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak melakukan syirik pada Tuhan kami dengan satu apapun. Jadi Al-Quran mencabar manusia. Wahai manusia, kalau kamu ragu-ragu lagi, Quran ini datangnya daripada Allah SWT, bawalah satu surah yang lebih hebat daripada Al-Quran. Bawalah satu surah saja, tak perlu banyak. Qul in kuntum wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, sekiranya kamu masih ragu-ragu kebenaran Quran yang diturunkan pada hamba-Ku ini datangnya pada Allah SWT, fa'tu bi suratin, bawa satu surah saja. Sebelum ni Al-Quran mencabar bawa satu Quran dalam surah Al-Isra. Orang kafir tak mampu nak menyahut cabaran ini. Kemudian Al-Quran sebutkan fa'tu bi asyri suwarin, bawa 10 surah saja. Dalam surah Hud pun mereka gagal untuk menyahut cabaran ini. Kemudian Al-Quran mencabar fa'tu bi suratin, bawa satu surah saja. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar dengan dakwaan kamu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Perkataan lan ini tuan-tuan dalam bahasa Arab maksudnya sampai bila-bila. Fa illam taf'alu, sekiranya kamu tidak mampu untuk menyahut cabaran ini, walan taf'alu, dan sampai bila-bila kamu tidak akan mampu untuk menyahut cabaran ini. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu pada api neraka Allah SWT yang disediakan pada orang yang ingkar pada Allah SWT. Uiddat lil kafirin, di mana bahan bakarnya adalah daripada batu-batu dan tubuh manusia. Al-Quran memberikan cabaran pada mereka dan mereka gagal untuk menghadapi cabaran ini. So apabila mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, ini adalah satu bukti dalil bahawa Quran benar datang daripada Allah SWT. Dan di antara ilmu yang ada di zaman moden ini, yang telah pun mencabar kehebatan ilmu sains, Al-Quran mencabar kehebatan ilmu sains. Banyak fakta-fakta saintifik yang hanya diketahui pada abad ini telah pun disebutkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Which is impossible that all this fact can be explained by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa turunnya ayat Quran, tidak ada manusia yang mengetahui fakta-fakta ini. Tuan-tuan sekalian, sebelum ini saya banyak menyebutkan nama orang ni, Dr. Abdul Majid Az-Zindani. Hari ini saya tunjukkan gambar beliau. Dr. Abdul Majid Az-Zindani, Dr. Abdul Aziz Majid Az-Zindani, seorang yang berasal dari Yaman, menjadi rektor di Universiti Al-Iman di Yaman. Beliau di antara orang yang banyak membicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quran. Dr. Abdul Majid Zindani, buku beliau yang saya tahu, 2 buku telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang saya jumpa lah. Mungkin ada buku-buku lain saya tak jumpa dalam bahasa Melayu. Buku beliau yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tajuknya Al-Iman. Buku beliau yang kedua diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tajuknya Kitabut Tauhid mengikut fakta saintifik. Ada 3 jilid. Kemudian melalui beliau ramai orang telah memeluk agama Islam. Antaranya Profesor Tajatat Tajason. Profesor Tajatat Tajason seorang pakar dalam bidang anatomi, seorang profesor dalam bidang anatomi manusia. Beliau mengkaji tentang epidermis dan juga dermis manusia, bahagian kulit manusia, bahagian epidermis dan dermis. Dan dalam kajian beliau ini, beliau mendapati bahawa reseptor, rangsangan kesakitan, kepanasan, kesejukan, tekanan, sentuhan berada di kulit. Panca indera manusia ni kita ada 6 sense, ataupun yang biasa orang sebutkan 5 panca indera. Yang ke-6 ni tak semua orang ada, ataupun jarang dibicarakan. Mata untuk cahaya, telinga untuk suara, hidung untuk bau, lidah untuk rasa, satu lagi kulit, deria sentuhan, tekanan. Profesor Tajatat Tajason mengkaji kulit manusia ini dan beliau mendapati, hatta tuan-tuan boleh tengok, bentuk reseptor ini pun berbeza antara satu dengan yang lain. Reseptor yang memberikan rangsangan kesakitan,
Kepanasan, tekanan, sejuk, sentuhan. Kalau kita lihat di segi istilah saintifik dia ialah nisbah luas dan isi padu. Bahagian yang nisbah luas dan isi padu tinggi berarti banyak kulit dia. Nisbah luas dan isi padu rendah, banyak daging dia. Bahagian yang nisbah luas isi padu tinggi ini ialah bahagian yang kecil-kecil ni, bahagian jari jemari, telinga, hidung. Dan bahagian ini banyak kulit. Bahagian ini sensitif juga. Lebih sensitif pada kesejukan. That's why orang kurus dia tak tahan sejuk berbanding dengan orang gemuk. Di samping orang gemuk ni dia ada banyak lemak yang menjadi penebat. Berbeza dengan orang kurus pula, dia tahan panas, dia tak tahan sejuk. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menciptakan unta? Cuba tuan-tuan tengok struktur bentuk unta yang memang sesuai untuk hidup di tengah padang pasir, dengan kaki dia yang panjang, dengan leher yang panjang, nisbah luas dan isi padu dia tinggi. That's why kita kalau berada di tempat yang sejuk, bahagian yang nisbah luas dan isi padu tinggi, bahagian hidung, bahagian telinga, bahagian jari jemari akan merasa lebih sejuk berbanding dengan bahagian badan. Sudapatan beliau ini beliau bentangkan dalam seminar di Riyadh pada tahun 1983 dan dibincangkan bersama dengan ulama Islam. Setelah lebih pada 4 jam mereka berbincang dengan dibentangkan beberapa ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat ini, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sungguhnya orang yang kafir pada ayat-ayat kami akan kami humbankan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali masak kulit mereka akan digantikan kulit yang baru. Perkataan baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulit yang baru untuk apa? Liyadhuqul azab, untuk mereka merasakan azab yang pedih. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu anatomi manusia. Allah tahu saraf-saraf rangsangan kesakitan berada di kulit. That's why kalau manusia dibakar dalam api neraka dalam jangka masa yang lama, habis kulitnya terbakar, dia tak akan rasa sakit. Allah akan ganti kulit yang baru. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau, At-Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar, menyatakan bahawa setiap hari manusia digantikan sebanyak 80 kali kulit yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul azab. Ayat ini secara direct bagi tahu pada kita bahawa saraf-saraf yang memberikan rangsangan kesakitan, kesejukan, kepanasan berada di kulit. Menyebabkan Profesor Tejatat Tejason memeluk agama Islam lepas konferensi ini. Allahu Akbar. Ramai lagi tuan-tuan ilmuwan-ilmuwan dunia, insya-Allah kita akan lihat beberapa angka-angka nama-nama mereka yang telah memeluk agama Islam dalam medan ini. Insya-Allah malam ni saya akan bicarakan tentang ledakan supernova sebagai pengakhiran dunia. Apakah itu ledakan supernova? Apakah ledakan supernova? Sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dulu tentang alam ini, tentang bumi kita, tentang angkasa kita ini. Dulu masa kita bicarakan tentang mukjizat Al-Quran sudut matematik, saya tak pasti saya dah bicarakan di sini ke tidak. Mukjizat Al-Quran sudut matematik, nisbah lautan dan daratan, saya dah bicarakan di sini belum? Rasanya belum Okey, saya mulakan dengan nisbah daratan dan lautan dulu. Kalau kita lihat dalam bentuk bumi kita yang bulat ni, salah satu mukjizat Al-Quran ialah sudut matematik, nisbah daratan dan lautan. Bang, yang baju purple ni, berapa nisbah daratan dan lautan dalam bumi kita, tuan-tuan? Lautan ada berapa persen? Daratan berapa persen? 25? 25 daratan. Okey. Ada yang pendapat lain? Pandangan lain? Mengata 75 lautan, 25 daratan. Okey. Ada pandangan lain? Ada siapa tahu? Boleh share? Mak yang sandar tu, ujung, anak muda. Okey. Ada siapa yang boleh share? Berapa banyak lautan berbanding dengan daratan? Saya yakin ramai yang tahu. Saja mana orang Melayu ni, pengalaman saya mengajar lah kat UIA dulu kan. Kalau tanya ni orang luar yang banyak bertanya. Orang Melayu, lepas kuliah nanti baru tanya, Ustaz, tadi tak faham. Tadi kenapa tak nak tanya? Malu. Okey.
Baik, biasa orang sebutkan 70-30. 70% lautan, 30% daratan. Ini dibundarkan. Tuan-tuan sekalian, untuk makluman, siapa yang ada telefon, buka kalkulator, bantu saya untuk kira. Okey. Al-Quran menyebutkan tentang daratan sebanyak 13 kali. Al-Quran menyebutkan tentang lautan sebanyak 32 kali. 32 campur 13, berapa total? 45. Jadi kalau kita nak kira percentage dia, 13, okey, bagi 13 bagi 45 kali 100. Berapa? 28.88888. 28.9% lah ya. Okey. Itu daratan. Manakala lautan 32 bagi 45 kali 100. 71.111. Dan inilah tuan-tuan angka yang disebutkan oleh para ahli geologi, nisbah lautan dan daratan. Lautan merangkumi 71%. Manakala daratan merangkumi 29%. Total jadi 100. Dan Al-Quran menyebutkan angka ni exactly the same dengan apa yang ditemui oleh ahli geologi. Yang kita tahu, Nabi Muhammad tak pernah kelilingi dunia. Nabi Muhammad tak pernah keluar pada Jazirah Arab, melainkan pergi ke Syam untuk berniaga. Ketika mana berumur 12 tahun bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib. Dan ketika mana berumur 25 tahun memperdagangkan harta Khadijah. Selain itu Nabi Muhammad tak pernah keluar dunia ini. Bagaimana Nabi boleh menyebutkan nisbah daratan dan lautan? Al-Quran menyebutkan lautan sebanyak 32 kali, manakala daratan sebanyak 13 kali. Total 45. Jadi nisbah ini jadi 71.1 dan 28.99. Masya Allah. Kebetulan. Ini bukan kebetulan. Semuanya telah diaturkan oleh Allah SWT. Demikian juga tuan-tuan, Al-Quran menyebutkan tentang wanita sebanyak 23 kali. Al-Quran menyebutkan tentang lelaki sebanyak 23 kali. 23 campur 23, 46. Apa signifikan angka 46 ni tuan-tuan? Ini bukan semangat 46 Apa signifikan? Apa kaitan angka 46 dengan manusia? Apa dia? Nisbah kromosom. Kromosom manusia total semua 46. Orang yang sihat, kromosom dia ada 46 kromosom. Kecuali orang yang Down syndrome, kromosom dia ada 47. Kromosom yang ke-21 tu ada problem duplicate jadi 47. Ketika mana berlaku pertemuan di antara sperma dan ovum, dulu saya dah jelaskan penentuan jantina lelaki dan wanita di alam kandungan, benih X dan Y. So, setiap benih ini membawa kromosom 23. Lelaki 23, perempuan 23, menjadi 46. Dan total angka kromosom ini ialah 46. Dan Allah menyebutkan wanita sebanyak 23 kali, lelaki sebanyak 23 kali. Allahu Akbar. Menjadi total semua 46. Dan ini bukan angka secara kebetulan. Semuanya Allah dah aturkan. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu perkara ini. Dan perkara ini hanya diketahui pada abad ini tuan-tuan. Bagaimana Nabi Muhammad boleh menceritakan pada kita perkara ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan dia wahyu pada Allah SWT. Which is impossible seorang yang hidup zaman Nabi Muhammad, yang tamadun ketika itu tidak tahu fakta-fakta ini, boleh menceritakan secara detail perkara ini. Subhanallah. Satu lagi perkara tuan-tuan, tentang muka bumi kita. Tuan-tuan tengok dekat monitor ni, tentang muka bumi kita ni. Kalau kita tengok struktur muka bumi kita ni, ada daratan, ada danau, ada tanah pamah, ada bukit, ada gunung. Gunung yang menjulang tinggi ke atas, tuan-tuan tahu tak bahawa gunung yang menjulang tinggi ke atas, benda yang sama juga gunung ini menjunam ke bawah.
Kalau tuan-tuan nampak tu menjulang ke atas, bahagian bawah tu menjunam ke bawah. Dan bahagian junaman ke bawah ini lebih dalam berbanding dengan menjulang ke atas. Apa fungsi gunung menjunam ke bawah ini? Ahli geologi mendapati bahawa muka bumi kita ini nampak je keras atas, bahagian bawah ni lembut. Bahagian bawah ni lembut. Kawasan Puncak Perdana ni, tanah ni tanah asal ke tanah tambak? Tanah asal. Okey. Kalau tanah asal tuan-tuan gali je, lebih kurang tak sampai 2 meter bahagian bawah tu tanah lembut. Betul ke betul? Bahagian bawah tu lembut. Dulu masa saya belajar bahagian sains tanah, kami ukur gali tanah ni, ada alat untuk ukur buat satu barisan. Bentuk, warna, struktur tanah berbeza. Bahagian atas warna gelap, bahagian bawah ada warna lain, dan struktur berbeza, hatta kelembutan tanah ni berbeza. Kalau tanah-tanah kampung, kalau kat kampung saya tu, 1 meter bawah tu dah tanah liat dah. Tanah gambut bawah tu dah tanah liat. Jadi bahagian bawah ni lembut. Oleh kerana bahagian bawah ni lembut, bumi ni akan bergoyang-goyang. Untuk supaya bumi tidak bergoyang-goyang, Allah jadikan gunung tertacap ke bawah sebagai pasar, sebagai pancang. Kalau orang yang tanam pokok sayur, pokok timun, pokok peria, pokok kacang panjang, dia akan letak pancang supaya pokok ni boleh menjala. Pancang itu sebahagian menjulang ke atas, sebahagian menjunam ke bawah. Demikian juga bila gunung menjadi pancang pada bumi ini, sebahagian menjulang ke atas, sebahagian menjunam ke bawah. Ataupun pasak, kalau kita buat kemah, pasak ni kalau kenduri kahwin dulu lah, kampung-kampung dulu sekarang dah pakai kenopi lain. Kenduri kahwin dulu kita buat kemah, bahagian hujung kita akan letak pasak memegang kemah. Jadi gunung ni adalah sebagai pasak. Para ahli geologi, Dr. Zarlul An-Najjar menyatakan bahawa gunung sebagai pasak ini hanya diketahui oleh ahli geologi pada abad ini. Bahagian gunung menjunam ke bawah. Tuan-tuan sekalian, kita tak pernah dengar Nabi Muhammad menggali bumi. Yang kita tahu Nabi hanya gali parit dalam peperangan Khandaq. Tapi menggali bumi ke bawah tu Nabi tak pernah buat. Para sahabat pun tak buat. So bagaimana Nabi boleh tahu struktur yang ada ke bawah ni? Dan kalau kita lihat apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, gunung sebagai pasak. Saya ambil 3 ayat dalam surah An-Naba. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung sebagai autad, sebagai pasak. Yang kedua, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Gunung-gunung ni dipancang. Pancang ni maksud ditacapkan ke bawah dengan teguh. Tujuannya apa? Kedua-dua ayat ini tidak menjelaskan apa tujuan gunung dipasakkan. Tetapi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-15, secara direct Allah bagi tahu, jelaskan pada kita what is the purpose gunung ini tertacap ke bumi. Tujuannya ialah wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum, dan kami menacapkan gunung sebagai pancang di atas bumi untuk memegang kamu supaya tidak goncang. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi Muhammad boleh menceritakan perkara ini? Jadi fakta yang pertama saya jelaskan tentang nisbah lautan dan daratan, sudut matematik. Yang kedua tentang struktur muka bumi ini. Daratan ada gunung, ada daratan dan gunung yang menjulang ke atas, gunung juga menjunam ke bawah. Kemudian kita lihat, pergi lebih jauh tentang penciptaan alam ini. Ini bentuk gunung yang tuan-tuan boleh nampak penciptaan alam ini. Sekaitkan dengan Big Bang Theory. Bagaimana langit dan bumi terbentuk? Tuan sekalian, gambar yang tuan-tuan nampak ini gambar Edwin Hubble, seorang yang mencipta teleskop pada tahun 1925, 26 lebih kurang. Dia mencipta teleskop. Dialah orang yang pertama mencipta teleskop. Dan beliau mengembangkan teori yang dibawa oleh Albert Einstein pada tahun 1915. Albert Einstein membawa teori yang dinamakan teori relativity. Teori relatif. Benda yang tidak statik, benda yang berubah-ubah. Relatif ni contoh, Al-Quran banyak bicarakan tentang konsep relatif.
Setahun di dunia tak sama dengan setahun di akhirat. Jadi benda tu setahun tetap setahun, tapi nisbah dia berbeza. Kita akan lihat lebih detail nanti. Albert Einstein ketika mana dia memberikan ceramah di Jepun, dia menjelaskan seorang lelaki muda yang duduk bersama dengan wanita muda yang dia sayangi, dalam masa 1 jam, dia tak akan rasa lama. Dia boleh duduk berjam-jam. Tetapi kalau dia duduk dengan orang yang dia benci, 1 jam itu sudah cukup lama bagi beliau. Ya, tuan-tuan sekalian, ingat masa kita main dulu. Kita main satu petang, kalau ada orang kat kampung, sepetang kita main tak rasa panjang. Tapi bila puasa, nak tunggu buka puasa, 6.30 duduk kat hidangan tu, lamanya. Padahal 30 minit je nak tunggu buka puasa tu. Itu namanya satu yang relatif. So, daripada teori ini, Edwin Hubble kembangkan kepada konsep Big Bang, dan daripada penelitian yang beliau buat di angkasa, beliau melihat radiasi yang ada di angkasa bergerak menjauhi bumi. Dan radiasi itu kemudian dia kesan bahawa kepulan-kepulan cahaya itu bukan bintang-bintang, bahkan dia adalah kelompok-kelompok galaksi yang ada. Dan kelompok ini saling bergerak berjauhan antara satu sama lain. Tentang teori pengembangan alam saya akan kaitkan. Tetapi sebelum itu kita bicarakan tentang Big Bang. Apa itu Big Bang? Big Bang ini ialah permulaan langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi tercipta. Bukan alam secara keseluruhannya. Langit dan bumi bagaimana dia tercipta. Mengikut teori Big Bang, langit dan bumi asalnya adalah satu objek yang padu. Dan dalam jangka masa yang lama dahulu, dia meledak. Dan apabila dia meledak, itu teori ledakan besar, Big Bang Theory. Dia meledak, dan ledakan ini maka terbentuklah kepulan-kepulan asap, kelompok-kelompok bintang, terbentuklah galaksi, terbentuklah matahari, terbentuklah bumi. So ini Big Bang Theory secara ringkas. Dan para saintis detect, para ahli astronomi detect, hatta NASA jadi menjelaskan, mengakui perkara ini, bahawa ledakan ini berlaku lebih pada 13 bilion tahun yang lalu. Lama dah ya? 13 bilion tahun yang lalu. Konsep asalnya, langit dan bumi satu objek, kemudian meledak. Kemudian, daripada ledakan ini, dalam jangka masa yang lama, dan ia tersusun bentuk ni, hinggalah terbentuk galaksi, bintang-bintang, langit dan bumi. Matahari terbentuk lebih kurang 4.6 bilion tahun yang lalu. Tuan-tuan letaklah minda 4.6 bilion. Saya akan kaitkan angka ni nanti tentang putaran matahari. Matahari berputar, matahari bergerak. Matahari bukan statik. Kalau ada cikgu-cikgu yang ajar sains, saya minta maaf. Kena betulkan silibus. Matahari tak statik. Dah dibuktikan secara saintifik matahari bergerak. Okey. Kemudian umur bumi kita lebih kurang 4.5 bilion tahun. Dan apa yang didapati oleh Edwin Hubble, cahaya-cahaya yang ada di angkasa ini bergerak berjauhan, menggambarkan bahawa alam ini mengembang. Teori ini mula peringkat awal hanya menjadi satu bahan sindiran. Big Bang Theory. Hinggalah pada tahun 1965, beberapa saintis Amerika dan juga daripada Rusia yang dapat membuktikan radiasi-radiasi yang ada di angkasa itulah hasil daripada ledakan Big Bang ini. Sehingga kan sekarang ini boleh katakan diterima pakai oleh para saintis seluruh dunia, menyatakan bahawa langit dan bumi asalnya satu objek, kemudian dia meledak. Dan ledakan inilah yang dinamakan Big Bang Theory. Tuan-tuan sekalian, bukankah ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Anbiya. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata raqqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir melihat sesungguhnya langit dan bumi asalnya satu objek? Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, dan kami jadikan air sumber segala kehidupan. Afala yu'minun.
Profesor Dr. Zaghlur Rajab An-Najjar, beliau merupakan seorang profesor dalam bidang geologi, mendapat PhD pada tahun 1963 sih. Saya belum lahir lagi, dia dah habis PhD. PhD pada tahun 1963 dan pernah menjadi profesor di Britain, berasal pada Mesir, dan beliau juga mengetuai dalam bidang mukjizat Al-Quran dan sains di Mesir. Beliau menyatakan bahawa kemungkinan ada perbezaan pendapat di kalangan para saintis secara pendetilan tentang Big Bang ini. Sama ada kita nak terima atau tidak pendetilan dia, ada perbezaan pendapat sana dan sini, tetapi asas kejadian langit dan bumi seperti mana yang disebutkan oleh para saintis selari dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Anbiya. Berarti ada persamaan, keselarian di antara kenyataan para saintis dan juga kenyataan Al-Quran bahawa langit dan bumi asalnya satu objek. Jadi apa yang dibicarakan oleh para saintis tentang Big Bang Theory, Allah jelaskan dalam Al-Quran bahawa langit dan bumi asalnya satu objek. Lalu kami pisahkan keduanya. Subhanallah tuan-tuan. Nabi Muhammad tak pernah meredah angkasa raya dengan kenderaan biasa. Ya, Nabi Muhammad pernah pergi Mi'raj ke langit, tapi dalam bentuk mukjizat. Dan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Untuk makluman tuan-tuan, sampai sekarang tak ada para ahli astronomi yang tahu manakah langit lapisan kedua. Usah langit ketujuh tahu. Langit kedua itu di mana? Kita tidak tahu lagi. Luasnya alam ini. Kalau kita lihat pembicaraan detail tentang Big Bang Theory, tidak terjangkau kita, alam ini begitu luas tuan. So, kita dah lihat tadi tentang struktur bumi kita, ada daratan, ada gunung yang menjeram ke bawah, kemudian asal kejadian langit dan bumi pada satu objek, kemudian meledak, dan di peledakkan ini terbentuklah galaksi-galaksi. Di dalam galaksi kita yang dipanggil Bima Sakti ini mengandungi lebih pada 200 bilion bintang-bintang. Dan antara yang wujud adalah solar system, iaitu sistem matahari, yang ada padanya beberapa kumpulan bintang-bintang dan juga planet-planet. Dan di sana wujud lebih 100, NASA menjelaskan bahawa di angkasa raya wujud lebih daripada 100 bilion galaksi. Dan setiap galaksi mengandungi lebih pada 200 bilion bintang-bintang. Berapa luas alam ni tuan-tuan. Dan luasnya galaksi kita ini, Bima Sakti daripada timur dan barat, seluas 1,000,000 tahun cahaya. Tuan-tuan nak kira macam mana? 1,000,000 tahun. Ini satu galaksi ni. Dan ada galaksi yang lebih besar pada galaksi kita. 1,000,000 tahun cahaya ni, cahaya bergerak 300,000 kilometer saat. Setahun ada 365 hari. Kalau kita nak kira 365 secara tepat, 365 1/4 hari kali 24 jam kali 60 minit kali 60 saat kali 300,000 kali 1 juta. Boleh kira? Kalau tuan-tuan ambil kalkulator tu, dia akan keluar error. Error tu bahasa elok tuan-tuan. Kalau bahasa kasarnya goblok, tak boleh lah gitu. Baik. Ini tentang kejadian atau Big Bang Theory ya. Saya tak pergi detail, saya tak pergi perbincangan detail tentang Big Bang Theory. Cuma saya nak kaitkan dengan Al-Quran bahawa Big Bang Theory yang dibicarakan oleh para saintis ini, Nabi Muhammad dah bicarakan tentang Big Bang Theory ini lama dahulu. Kemudian apa yang ditemui oleh Edwin Hubble tentang radiasi yang berada di angkasa ini bergerak berjauhan di antara cahaya-cahaya dan juga bumi. Dan pergerakan ini telah pun disukat oleh para saintis. Kalau bumi kita tuan-tuan, bumi kita berputar di atas paksinya dengan kelajuan 1670 km sejam. Bumi kita bergerak melilingi matahari dengan kelajuan 107,200 km sejam. Galaksi kita bergerak, mengembang, berjauhan antara satu sama lain. Dan pergerakan galaksi kita lebih kurang 50 km sejam. 50 km sejam, tak laju sah. Matahari, bumi lagi laju kan? Bumi, tuan-tuan tengok nanti, pergerakan matahari jauh lebih laju. Bumi bergerak
107 200 107.200 sejam. Jadi 107 200. Tetapi galaksi kita bergerak lebih kurang 50 km sejam. Nampak tak laju kan? Macam Honda Kapchai lama je. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau kita ambil lah galaksi kita ini, matahari yang telah berumur 4.5 bilion tahun. Kita bundarkanlah 5 bilion tahun. Dekat 5 bilion tahun. 50 km sejam. Satu hari ada 24 jam. 50 kali 24 berapa? 1,200. Berarti galaksi kita bergerak 1,200 km sejam. Satu jam. Satu hari ada 24 jam. Jadi 1,200 km sejam satu hari. Satu tahun ada 365 1/4 hari. Jadi 1,200 kali 365 1/4 kali 5 bilion. Berapa jumlahnya tuan-tuan? Jauh tak galaksi kita bergerak? Jauhnya galaksi kita ni bergerak, dan di sana berbilion-bilion lagi galaksi yang bergerak berjauhan antara satu sama lain. Kalau tuan-tuan dapat fahami fakta ini, tuan-tuan nampak, ya Allah, luasnya alam ciptaan Allah SWT. Dan apabila kita membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang memiliki seluruh alam ini. Besarnya alam ini tuan-tuan. Kita ni coet kecil saja berbanding dengan alam ini. Ini yang ketiga tentang pengembangan alam ini yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a, dan langit, banainaha biaidin, kami binakan dengan tangan kami. Tafsir jalan lain menjelaskan bahawa kami binakan langit dengan tangan, wa inna lamusi'un, kami mengembangkan langit ini. Kamilah yang berkuasa untuk mengembangkan langit ini. Ibn Kathir juga menjelaskan perkataan lamusi'un adalah sebagai bukti antara kekuasaan Allah SWT, bahawa Allah menjadikan langit ini sentiasa mengembang. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsiran beliau At-Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar nyatakan bahawa ini adalah satu mukjizat saintifik Al-Quran, di mana Al-Quran menjelaskan 1400 tahun yang lalu Allah menjelaskan langit sentiasa mengembang, and scientifically proven, para saintis mendapati bahawa langit sentiasa mengembang. Allahu Akbar. Kita lihat fakta-fakta ini tuan-tuan, bagaimana kita tidak lihat kebesaran Allah SWT. Kemudian kita kembali pula pada galaksi kita. Kita lihat tentang matahari. Apakah matahari statik ataupun bergerak? Apa yang kita ajar pada anak-anak kita? Berhenti azan dulu ya. Okey, kita berhenti azan dulu.
Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi. Tuan-tuan sekalian, saya tak pasti silibus yang baru di sekolah-sekolah. Apakah kita ajar anak-anak kita sampai sekarang matahari masih tidak bergerak? Kalau ada cikgu-cikgu yang mengajar sains, tolong perbetulkan. Ia bercanggah dengan fakta saintifik dan ia juga bercanggah dengan fakta Al-Quran. Matahari bergerak. Matahari bergerak. Dan pergerakan dia lebih laju pada pergerakan bumi. Mungkin kita lihat kembali tentang teori ini. Dua teori yang terkenal. Yang pertama, teori geosentrik yang diguna pakai sebelum Masihi lagi. Teori geosentrik ini menyatakan bahawa bumi ini sebagai pusat. Bintang-bintang yang lain mengelilingi bumi. So, bumi statik. Okay. Teori ini juga banyak cuba dipopularkan pada kurun ke-17. Bahawa bumi sebagai pusat dan bintang-bintang yang lain mengelilingi bumi. Namun demikian, kajian-kajian saintifik jelas membuktikan bahawa teori ini tak betul. Timbullah teori pada kurun ke-16, teori heliosentrik. Teori heliosentrik menyatakan bahawa matahari sebagai pusatnya dan bintang-bintang yang lain mengelilingi matahari. Kenyataan ini ada kebenarannya, tetapi kebenarannya hanya pada solar system sahaja, di mana bintang-bintang dalam solar system berputar mengelilingi matahari. Namun demikian, dalam masa yang sama, matahari bersama dengan bintang-bintang yang berada dalam solar system ini bergerak mengelilingi nukleus galaksi kita. So, matahari bergerak. Kita lihat 3 peringkat Al-Quran membicarakan. Kita lihat satu-satu 3 ayat ni, di mana Al-Quran menceritakan fakta-fakta yang berbeza. Kemudian saya akan ulas bagaimana pergerakan matahari. Ayat dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, matahari tajri. Tajri dalam bahasa Arab ni maksudnya berlari. Ada 3 perkataan namanya tajri, tas'a, tamshi. Tajri maksudnya berlari. Tas'a maksudnya bergerak agak laju. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah pemuda berhujung kampung dalam keadaan berjalan tergesa-gesa. Sebab tu dalam haji dan umrah kita ada perkataan sa'i. Manakala masya yamshi, jalan biasa. Jadi Allah tak gunakan asyamsu tamshi, pergerakan perlahan, tapi Allah jelaskan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ada 2 perkataan penting kat sini. Yang pertama tajri, yang kedua limustaqarril laha. Matahari bergerak limustaqarril laha, ke tempat yang ditentukan oleh Allah SWT. Di manakah tempat itu yang Allah tentukan? InsyaAllah kita akan bincangkan kemudian. But the first part, Allah jelaskan secara general kat sini bahawa matahari bergerak. Okay? Matahari bergerak dengan pergerakan yang laju. Sebab, dan pergerakan ini bila sebut tajri, movement from place to another place. Pergerakan satu tempat ke satu tempat. Dia bukan tadur. Kalau dara yaduru atau taduru, berputar di atas paksinya. Untuk makluman tuan-tuan, matahari juga ada paksi di mana matahari berputar di atas paksinya. Seperti mana bumi berputar di atas paksinya. Okey. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ketiga, cuba tuan-tuan tengok perbezaan ayat-ayat ni. Ayat dalam surah Yasin secara general menjelaskan bahawa matahari bergerak. Tetapi ayat dalam surah Al-Anbiya ke-33 menjelaskan bahawa matahari bukan hanya bergerak, tetapi matahari bergerak dalam sistem. Maksudnya dia tak bergerak cacah marbah tau. Kalau tuan-tuan kemas rumah, tengah-tengah angkat barang, bawah tu ada semut. Kita nampak semut tu lari bertempiaran. Itu lari cacah marbah. Tetapi kalau semut tu dia cari makanan, dia jalan ikut lorong yang dia buat. Sebab semut ni hebatnya, semut tu dia mengeluarkan hormon yang bakal fermen. Hormon ini menyebabkan semut tak akan sesat. Dia tahu boleh detect mana dia nak balik ke rumah dia. Jadi, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar, dialah Allah yang menciptakan langit dan siang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Kullun fi falak,
Setiap sesuatu berada dalam sistem. Yasbahun. Yasbahun maksudnya berenang. Berenang. Ibn Kathir menafsirkan bahawa matahari juga bergerak seolah-olah berenang di lautan, di mana beredar pada orbit dia. Cuma kat sini hanya disebutkan wa kullun fi falak, berarti matahari dan bulan bergerak ikut sistem, dia tidak bergerak ikut cacar marba. Dalam surah Yasin hanya menjelaskan matahari bergerak. Dalam surah Al-Anbiya menjelaskan not only the sun is moving, but it is moving in the sistem yang teratur. Kemudian kita lihat dalam surah Ar-Rahman ayat yang kelima, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar ikut perhitungan. Maksudnya apa? Ada speed yang tertentu. Dia kan bukan bergerak kejap laju, kejap lambat, kejap laju, kejap lambat. Tak. Dia bergerak dengan speed yang tertentu. Sebab itu disebutkan dengan perhitungan. So, dalam surah Yasin menjelaskan matahari bergerak. Dalam surah Ar-Rahman menjelaskan matahari bergerak ikut sistem. That's why matahari, bulan, bintang masing-masing ada orbit masing-masing. Kita lihat tuan-tuan, katalah ni bumi. Bulan mengelilingi bumi. Dalam masa yang sama, bulan juga mengikuti bumi, beredar mengelilingi matahari. That's why berlakunya gerhana. Apabila tiga objek ini berada dalam keadaan selari, bulan, matahari dan bumi berada dalam keadaan selari, maka berlakulah gerhana. Sebab bulan dalam masa yang sama mengelilingi bumi. Dalam masa yang sama juga dia ikut bumi mengelilingi matahari. Sekiranya bulan berada di antara bumi dan matahari, maka sekiranya bumi berada di antara bulan dan matahari, maka berlakulah gerhana bulan. Sebab cahaya matahari tak sampai ke bulan. Sekiranya bulan berada di antara bumi dan matahari, maka terjadilah gerhana matahari. Okey. Ayat dalam surah Ar-Rahman menjelaskan bahawa matahari dan bulan bergerak ada perhitungan, ikut perhitungan. Untuk makluman tuan-tuan, NASA telah pun menyukat kelajuan matahari bergerak. Matahari bergerak dalam bentuk yang pertama, matahari bergerak di atas paksinya. Dan matahari mengambil masa 25 hari untuk menghabiskan satu pusingan. Berarti satu hari di matahari sama dengan 25 hari di muka bumi ini. Secara exactnya bukan 25, 25.38 hari. Ya, satu hari di matahari sama dengan satu hari di matahari sama dengan 25.38 hari di muka bumi ini. Itu pergerakan pertama. Pergerakan yang kedua, matahari mengelilingi nukleus galaksi. Galaksi kita ni, Bima Sakti ataupun Milky Way, ada pusat dia. Dan pusat itu dinamakan nukleus. Dan matahari bergerak mengelilingi nukleus galaksi dengan kelajuan terlampau laju, tuan-tuan. Tak mampu kita nak jangkau. Sekiranya matahari berada depan kita ni, kita tak nampak dia berjalan. Sebab dia bergerak selaju 220 km sesaat. Ataupun lebih kurang 800,000 km sejam. Terlampau laju. 220 km sesaat ni, tuan-tuan, depan kita, kita tak nampak dia laju. So selama ini yang kita belajar matahari tidak bergerak, sebenarnya matahari bergerak begitu pantas. Dan apa yang Al-Quran describe dalam surah Yasin, wasyamsu tajri, lari dengan fakta saintifik bahawa matahari bergerak begitu pantas. Tadi saya sebutkan bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kelajuan hanya 107,200 km sejam. Matahari bergerak lebih 7 kali ganda lebih laju berbanding dengan bumi. Subhanallah. Definitely zaman Nabi Muhammad tak ada siapa yang tahu, tak ada siapa yang menyukat kelajuan ini, tuan-tuan. Tapi peringkat-peringkat ayat saya sebutkan tadi dalam surah Ar-Rahman, matahari bergerak
Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya, matahari bergerak ikut sistem, ikut orbit dia. Berarti sistem ni ada peraturan, ada orbitnya. Kalau tuan-tuan tengok tafsir Jalalain, tafsir As-Sabuni, tafsir Said Hawa, lagi tafsir Said Qutub, tafsir Ibn Kathir, kelima-lima tafsir ini yang saya rujuk menyatakan bahawa matahari bergerak ikut orbit yang diaturkan oleh Allah SWT. Cuma setengah tafsiran menjelaskan bergerak ikut garis edar. Garis edar tu maksudnya orbit lah. Sama dengan itu panggil orbit. Dengan kelajuan 800,000 kilometer sejam. Namun, dengan kelajuan 800,000 kilometer sejam, matahari mengambil masa lebih kurang 230 juta tahun untuk menghabiskan satu pusingan mengelilingi nukleus galaksi. Berarti tuan-tuan, kalaulah kita pegang kenyataan NASA, umur matahari 4.6 bilion tahun, bumi ini, berarti matahari baru komplit pusingan sebanyak 20 kali saja. Sepanjang 4.6 bilion tahun. But the key point, angka-angka ini mungkin just support kita nak gambarkan how fast the movement yang ada. Tetapi yang selari dengan fakta saintifik ialah Al-Quran menyatakan matahari bergerak. Pergerakan dalam sistem, pergerakan dengan perhitungan, semuanya di-discover ataupun dibentangkan, dibongkar oleh NASA exactly seperti mana yang disebutkan oleh Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Profesor Dr. Alfred Kroner, seorang ahli geologi daripada Jerman. Beliau baru je meninggal dunia pada bulan Mei yang lalu. Seorang ahli geologi daripada Jerman. Apabila beliau membicarakan tentang Big Bang Theory, kenyataan Big Bang Theory dengan ayat Quran, lalu beliau menyatakan bahawa tidak mungkin manusia pada zaman Rasulullah lebih 1400 tahun yang lalu mengetahui tentang Big Bang Theory. Ini kerana manusia hanya mengetahui teori Big Bang beberapa tahun kebelakangan ini. Sudah tentu segala maklumat yang dibawa oleh Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi ini datangnya pada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Subhanallah. Seorang yang diberitakan dia telah memeluk agama Islam, tapi saya cuba kaji, saya cuba baca lewat hidup beliau, tidak ada bukti yang jelas dia telah memeluk agama Islam. Seperti mana orang kata Jack Cousteau telah memeluk agama Islam, cuma tidak ada bukti yang jelas dia memeluk agama Islam sebab Jack Cousteau akhirnya dikuburkan di kubur Kristian. Jack Cousteau yang menemui tentang adanya air sungai di dalam laut. Yang sini saya belum bicarakan. Jack Cousteau menemui adanya aliran air laut, air sungai di dalam laut. InsyaAllah kita akan bicarakan kemudian. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang seorang yang tidak mengetahui sesuatu tentang nuklear fizik pada 1400 tahun yang lalu. Saya fikir tidak sesekali dapat menyatakan sesuatu daripada pemikirannya bahawa bumi dan langit berasal pada penciptaan yang sama. Ini nak gambarkan bagaimana penciptaan langit dan bumi yang diberitakan dalam Big Bang Theory selari dengan Al-Quran, bahkan kenyataan yang kita pelajari selama ini, matahari statik, tidak bergerak, terbukti secara saintifik. NASA telah mengeluarkan kenyataan ini dan NASA telah menyukat kelajuannya dan NASA telah menjelaskan peredarannya, bukannya hanya sekadar bergerak caca merbah, ke mana arah dia. Cuma limustaqarrillaha, kemanakah arah matahari bergerak ini? InsyaAllah kalau Allah panjangkan masa, kita bicarakan waktu akan datang. Cuma malam ni saya tak sempat lagi nak masuk, belum lagi masuk ledakan supernova. InsyaAllah akan datang kita akan lihat lebih detail ledakan supernova, kita kaitkan dengan black hole, bagaimanakah black hole ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, di antara saintis yang menemui ataupun berjaya mencerap gambar black hole ini, daripada 200 saintis ini, salah seorangnya adalah rakyat Malaysia. Daripada 200 saintis yang berjaya mencerap gambar black hole pada 10 April baru-baru ini. Walaupun black hole telah pun dibicarakan sejak tahun 1783 oleh John Michell, tetapi gambar ini baru berjaya dicerap pada 10 April baru-baru ini. Bagaimanakah ia menjadi satu ledakan supernova dan apa kaitan dia dengan bagaimana nak dibandingkan dengan ledakan di
Hiroshima dan Nagasaki. Kalau Allah panjangkan umur, kita jumpa di waktu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan dan sekalian, ramai di kalangan tuan-tuan saya yakin yang jauh lebih mahir daripada saya dalam bidang sains. Saya hanya tahu sepejis sikit fakta-fakta saintifik ini. Cuba kita nak kaitkan dengan Al-Quran. Kita lihat kebesaran Allah melalui Al-Quran. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada apa yang ada di angkasa ini, pada alam maya ini, wa ikhtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama, mereka yang sentiasa ingat pada Allah SWT dalam keadaan mereka berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan mereka duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan mereka berbaring. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, kau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Faqina adzabannar, selamatkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Tuan-tuan sekalian, dengan kita melihat kebesaran-kebesaran Allah pada ayat kaun, ayat ciptaan Allah SWT ini, ramai orang yang telah memeluk agama Islam. Bagi kita bertuah, kita satu-satunya umat di dunia ini yang memiliki kitab yang tidak pernah berubah, yang tidak mampu dicabar oleh manusia, kitab saintifik yang tidak ada tolok bandingnya, iaitu Al-Quran. Moga-moga kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita harian, panduan kita seharian. Moga-moga cahaya Al-Quran akan terus menyinari hidup kita, dan kita akan mendapat syafaat Allah SWT, syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Aku lupa lihada, wa astaghfirullahaladzim.